hadis dhaif itu hadis palsu. Oleh kerana hadis dhaif itu hadis palsu, maka tidak boleh beramal dengannya. Sebab hadis palsu ni pada hakikatnya tu dia direka-reka. Bukan Nabi SAW kata begitu, tapi ada orang reka kononnya Nabi bersabda demikian. Atau bukan Nabi SAW membuat suatu perbuatan begitu, tetapi ada orang mereka-reka kononnya Nabi SAW berbuat demikian. Itu namanya hadis maudhu'. Jadi kalau betul lah hadis dhaif itu hadis maudhu', jelas kita itu tidak boleh beramal. Kalau kita nak beramal ni betul hadis itu daripada Nabi SAW. Baik. Jawapan pendapat ini tidak benar, iaitu pendapat yang menyamakan hadis dhaif dengan hadis maudhu' itu pendapat yang tidak betul. Pendapat yang mengatakan oleh itu tidak boleh kita beramal dengan hadis dhaif juga adalah pendapat yang tidak betul. Kerana dari segi ilmu mustalah hadis, ilmu ni asalnya tak ada zaman Nabi SAW. Ilmu mustalah hadis, ilmu jarah wa ta'dil, ilmu rijal, ilmu jarah ta'dil ni dia tu mencederakan. Maksudnya dari segi karakter seseorang tu ada sesuatu yang dianggap cedera, sehingga periwayatan dia tu dianggap tak kuat. Atau ta'dil lah, kita menganggap dia tu orang yang boleh diterima riwayat dia. Dan ilmu rijal menceritakan tentang perawi-perawi hadis, termasuklah kalau ada perawi yang perempuan nisa pun dikatakan ilmu rijal juga. Ilmu dia menilai perawi hadis tu, apa karakter perawi hadis tu, kalau dia meriwayatkan hadis, layakkah hadis itu dianggap sahih ataupun tidak. Itu tidak ada di zaman Nabi SAW. Ilmu demikian tidak ada. Tapi tidak ada ilmu demikian tidak bermakna ilmu itu bukan sebahagian daripada Islam. Kenapa? Kerana memastikan sesuatu itu betul daripada seseorang yang dinisbahkan kata-kata itu kepadanya memang diajar di dalam Islam. Sebab al-bayyinatu 'alal mudda'i, beban pembuktian di atas orang yang mendakwa. Sekarang saya mengatakan orang itu berkata begitu, mana bukti? Sebab itu dalam mahkamah pun dia kata dia ada istilah dipanggil hearsay evidence. Dia berbeza. Kalau saya kata saya bersaksi dalam mahkamah, saya melihat si fulan dia menikam orang tersebut, itu evidence lah. Sebab saya menyaksikan. Tapi kalau saya kata ada kawan saya beritahu bahawa kononnya kawan saya ni dia melihat si fulan tu menikam si fulan, maka itu hearsay evidence. Kena pastikan memang betulkah kawan saya itu berkata begitu. Sebab boleh jadi dia berkata benda lain, saya salah faham, atau boleh jadi saya mereka-reka. Jadi nak memastikan bahawa memang sesuatu yang dinisbahkan kepada seseorang itu memang dikata oleh orang itu penting. Apatah lagi nak menisbahkan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada amaran man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta ke atas saya dengan sengaja, maka sedialah tempat duduk daripada api neraka. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi serius mengatakan kononnya sesuatu itu Nabi SAW kata, sedangkan kita tahu Nabi tidak kata demikian. Sengaja kita bohong. Yalah, sebab bila sebut Nabi orang ikut. Tapi sengaja kita bohong atas sesuatu sebab untuk mendapat keuntungan dunia dan sebagainya, maka itu dijanjikan tempat daripada api neraka. Jadi ilmu hadis ni dari segi isinya sesuai. Nak pastikan memang bila kita kata itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang Nabi bersabda demikian. Macam mana kita nak tahu? Sedangkan kita tidak dengar. Kita tidak hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alangkan kita hidup sezaman dengan orang tersebut, kadang-kadang kita masih ragu-ragu. Kan kadang-kadang kita bercerita, kalau tak silap saya dia cakap padahal memang kita dengar dia cakap, memang kita hidup sezaman dengan dia, tapi oleh sebab faktor manusia ni ada kalanya dia jadi ragu-ragu. Kalau tak silap saya dia kata gitulah. Kalau tak silap maknanya kita tak pasti. Lain kalau memang kita pasti, memang saya pasti betul.
Saya dengar betul-betul, saya duduk depan dia, memang begitulah yang dia cakap. Itu kan dah lain. Dengan istilah yang tadi tu, yang dia kata kalau tak silap saya lah. Ataupun lebih lagi kalau dia kata, itulah saya pun tak pasti juga, rasa-rasa, tu lagi lah tak pasti. Padahal itu yang memang kita tu berdepan mendengar daripada dia. Apatah lagi kalau daripada Rasulullah SAW, yang kita tidak berjumpa dengan baginda, yang telinga kita tidak mendengar tutur kata baginda, yang mata kita tidak melihat tingkah laku perbuatan baginda. Macam mana kita nak disebahkan sesuatu itu kepada Rasulullah SAW? Maka perlu pada ilmu ni. Ada satu golongan yang menjadi pakar, dia tu kaji macam mana satu orang yang meriwayatkan hadis tu, adakah boleh dipercayai orang ni, kuat ingatan dia atau pelupakah dia, ataupun apabila dikatakan orang, tah Nabi kata begini kan, dia ikut. Maknanya dia pun tak pasti, mula-mula dia cerita begini, bila orang kata begini, dia tukar pula. Jadi daripada situlah ulama mengklasifikasikan hadis. Nombor 1, kita lihat dari segi bilangan yang meriwayatkan hadis itu, dibahagikan hadis kepada hadis yang mutawatir dan hadis yang ahad. Kenapa dinamakan hadis yang mutawatir? Sebab riwayatnya secara tawatur, iaitu diriwayat oleh bilangan yang ramai, sekira-kira mustahil seramai itu semuanya tersilap. Sekira-kira mustahil seramai itu semuanya pakat nak menipu. Jadi al-mutawatiru yufidul qat'a, yang mana yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, maka itu menatijahkan sesuatu yang putus, yang pasti. Atau kita katakan al-mutawatiru yufidul ilma, sesuatu perkabaran yang sampai secara mutawatir, maka itu memang dah menatijahkan ilmu yang pasti kepada kita. Al-Quran sampai kepada kita secara mutawatir, maka Al-Quran qat'i, dari segi sampai qat'i, dipanggil qat'iyyus subut. Memang Al-Quran itu betul daripada Nabi SAW, betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita tidak ragu-ragu. Tapi bila Al-Quran kata begini, apakah yang dimaksudkan oleh ayat Al-Quran? Itu ada kalanya boleh lagi jadi zonni. Zonni maksudnya apa? Masih ada ruang yang tak jelas, yang tak pasti. Qat'i maknanya pasti, lawannya zonni. Kalau dari segi subut, Al-Quran keseluruhannya qat'i. Keseluruhan Al-Quran itu pasti daripada Allah Ta'ala. Tak boleh kita nak nafikan satu surah daripada Al-Quran. Jangan kerana satu surah, satu huruf daripada Al-Quran kita tidak boleh nafikan. Tetapi adakah Quran itu bermakna begini atau begitu? Kalau lafaznya zonni, masih ada ruang untuk para ulama berijtihad, dan oleh itu masih ada ruang untuk para ulama berbeza pandangan. Tetapi kalau lafaz itu qat'i, menunjukkan kepada makna itu pasti, maka tidak ada ruang untuk khilaf. Contoh, dan contoh ni saya pernah sebut. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menceritakan tentang tempoh iddah bagi perempuan yang diceraikan oleh suami. Ayat Al-Quran yang dirujuk oleh para ulama yang berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan-perempuan yang dicerai oleh suami mereka, hendaklah mereka itu beriddah sebanyak 3 quru. Jadi kalimah thalathata itu kalimah yang soreh, yang jelas. Salasah maksudnya 3. Jadi di situ ulama tidak boleh berkhilaf, kerana lafaz nombor 3 tu tidak ada makna yang lain. 3 maknanya 3, bukan 3 makna 2, bukan 3 makna 1. 3 maknanya 3. Tetapi ulama khilaf di mana? Pada kalimah kuru. Kuru dari segi bahasa Arab ada 2 makna. Satu Qur'un dengan makna haid, satu Qur'un dengan makna suci daripada haid. Haid itu orang Arab panggil kuru, suci daripada haid pun orang Arab panggil kuru. Jadi bila Allah Ta'ala berfirman salah satu kuru, yang mana satukah daripada 2 makna tu,
yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah iddah itu selesai dengan 3 kali suci atau iddah selesai dengan 3 kali haid? Maka ulama berijtihad. Tengok ayat-ayat yang lain yang ada sangkut paut tentang masalah iddah. Tengok hadis-hadis Nabi SAW. Tengok kaedah bahasa Arab. Akhirnya sebahagian ulama, iaitu ulama mazhab Syafi'i, mengatakan yang dikehendaki adalah suci. Ulama mazhab Hanafi mengatakan yang dikehendaki adalah haid. Berlakulah dua mazhab, walaupun sama-sama merujuk kepada Al-Quran, walaupun sama-sama merujuk kepada ayat yang sama. Kenapa masih berlaku mazhab? Kerana lafaz itu mempunyai zon, ketidakpastian. Tapi yang 3 tadi tidak ada khilaf. Dua-dua kata 3. Tak ada mazhab Syafi'i kata 2 saja, atau mazhab Hanafi kata 4. Semua kata 3. Cuma 3 apa? 3 haid atau 3 suci. Itu ceritanya Al-Quran. Dari segi subut semuanya qat'i. Dari segi dalalah, dari segi pada menunjuk pada makna, masih boleh zanni. Adapun hadis Nabi SAW, tidak semua hadis Nabi SAW itu sampai kepada kita secara mutawatir. Sebahagian daripada hadis Nabi sampai kepada kita secara mutawatir dengan perawi yang ramai, yang mustahil kita boleh bayangkan seramai itu menipu ataupun seramai itu tersilap. Maka sebagaimana Al-Quran yufidul qat'a, al-mutawatiru yufidul qat'a. Dari segi subut pastilah itu hadis Nabi SAW. Tak payah tanya sahih tak sahih lah. Kalau hadis itu mutawatir, dah tak perlu bincang lagi, tak perlu cek lagi perawi dia itu bagaimana. Tetapi ada sebahagian hadis berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran semuanya mutawatir. Ada sebahagian hadis diriwayat secara ahad, iaitu bilangan yang sedikit, yang tidak memenuhi syarat mutawatir dan jatuh daripada martabat masyhur, maka itu yufiduz zon, masih ada keraguan. Dari segi apa? Dari segi subut tu. Betul ke Nabi cakap benda tu? Kemungkinan besar betul lah, sebab ada riwayat. Tapi tidak sepasti kalau mutawatir. Jadi soal mutawatir ataupun ahad ini bukan soal Quran dan hadis semata-mata. Malah perkhabaran biasa pun boleh meyakinkan kita bila sampai secara mutawatir. Misalnya saya bagi contoh, siapakah Presiden United States sekarang? Siapa dia? Donald Trump. Kita hadir tak masa Donald Trump angkat sumpah jadi presiden? Macam mana kita tahu dia presiden? Oranglah bagi tahu. Kita yakin tak Donald Trump tu presiden US sekarang atau masih ragu-ragu? Yakin. Padahal itu bukan ayat Quran. Donald Trump presiden US itu bukan ayat Quran. Donald Trump adalah presiden US, bukan hadis Nabi. Tetapi kenapa kita yakin? Kerana perkhabaran yang mengatakan dia adalah presiden US sekarang sampai kepada kita secara mutawatir. Mustahillah satu dunia ni pakat nak menipu, pakat tersilap belaka. Sebenarnya orang lain presiden, tapi orang pakat tersilap. Kalau seorang mungkin, 2 orang boleh jadi. Tapi kalau seramai itu tersilap semua, menipu semua, mustahil lah. Berarti ya, padahal bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi, tetapi kita yakin kerana sampai secara mutawatir. Demikian hadis Nabi SAW yang sampai kepada kita secara mutawatir. Sebagaimana Al-Quran juga, yakinlah kita memang itu daripada Nabi SAW. Tetapi makna daripada tutur kata Nabi itu, seperti Al-Quran, boleh jadi yakin kalau jelas, boleh jadi zon kalau ada pelbagai makna. Lawan daripada mutawatir, hadis ahad. Hadis ahad ni bilangan tak ramai, boleh jadi orang tu tersilap, boleh jadi dia terlupa, boleh jadi dia salah faham. Maka oleh kerana itu, hadis yang ahad ni dia ada keraguan, tidak sepasti hadis yang mutawatir. Tapi hadis ahad ni walaupun ada keraguan, kemungkinan besar Nabi kata.
Macam mana tahu kemungkinan besar Nabi kata? Melihat kepada kualiti perawi hadis. Kalau kualiti perawi hadis tu tinggi, kuat ingatannya, boleh dipercayai orangnya, dan gitu begini syarat-syarat dia letakkan, maka disebutlah hadis itu sebagai hadis yang sahih. Walaupun masih ada keraguan, tapi keraguan itu tak besar. Sebab biasanya orang yang kuat ingatannya, dia tak lupa. Biasanya. Ada juga kadang-kadang yang kuat ingatan dia lupa, dan ada juga kadang-kadang yang pelupa dia ingat. Tapi biasanya yang pelupa tu lupa. Makanya ilmu hadis ni menggunakan hukum akal. Akal menetapkan kalau orang tu pelupa, kemungkinan untuk dia lupa tu tinggi. Kalau orang tu dia tu kuat ingatan, maka kemungkinan untuk dia lupa tu rendah. Maka di situlah dikategorikan hadis itu sahih melihat kepada kualiti perawi. Dibagi pada mutawatir atau ahad melihat kepada bilangan perawi. Dibagikan kepada sahih ataupun dhaif melihat kepada kualiti perawi. Baik. Jadi kalau yang sahih, oleh kerana ianya kuat, kemungkinan besar memang Nabi SAW sebut benda itu, kemungkinan besar memang Nabi SAW buat benda itu, maka ulama kata cukup selamat untuk dijadikan hujjah di dalam hukum hakam, ya, dijadikan hujjah dalam halal dan haram, dijadikan hujjah dalam bab nikah, kahwin, tolak, cerai. Tetapi kalau hadis itu dhaif, maka di situ ulama ada perbincangan. Boleh ke digunakan sebagai hujjah di dalam akidah misalnya, di dalam hukum hakam, nak katakan benda ni halal, benda ni haram, sedangkan kualiti perawi itu dhaif? Maka di situ ada pelbagai ketetapan perbincangan oleh para ulama, sebab dhaif itu pun bukan satu jenis. Dhaif itu pula ada kualiti dia. Ada yang dhaif sedikit, ada yang dhaif pertengahan, ada yang sangat dhaif, dan malah ada yang maudhu'. Kalau maudhu' sepakatlah kita, ya. Kalau maudhu' tak boleh dijadikan sandaran dalam perkara apa pun, tak boleh, sebab itu bukan hadis. Dia direka-reka. Itu pun kita kena ambil faham bahawa sama ada hadis itu maudhu' atau tidak adalah perkara yang diijtihad oleh ulama. Ulama yang mengatakan hadis itu palsu kerana melihat kepada karakter perawi, dia itu pendusta, dia itu memang suka mereka-reka cerita. Maka oleh begitu karakter dia, kemungkinan besar dia itu mereka-reka hadis itu. Tapi dari segi hukum akal, masih boleh jadi seorang yang berdusta ada kalanya dia cakap betul. Seorang yang suka mereka cerita, ada kalanya cerita yang disampaikan itu memang benar-benar berlaku. Tetapi oleh kerana karakter dia begitu, maka diambil yang beratnya bahawa hadis dia itu palsu. Tetapi boleh jadi penilai yang lain, dia tengok bagi dia orang ni taklah sampai penipu, dia taklah sampai hadis yang diriwayat itu palsu. Maka dalam menetapkan sama ada hadis itu palsu ataupun tidak palsu, masih boleh jadi ulama berbeza pandangan. Kalau kita faham yang tu, kita tak cepat melenting. Misalnya hadis yang mana diriwayatkan dari Nabi SAW, Nabi memberitahu utlubal ilma walau bisin, tutuplah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ada kawan-kawan kita marah sangat, kata dia mana boleh itu hadis maudhu'. Imam Ibn Juzi mengatakan hadis ini hadis maudhu' dalam kitab beliau Al-Mawdu'at misalnya. Jadi semata-mata satu orang penilai hadis menilai hadis itu maudhu', tidak semestinya penilai lain mengatakan maudhu'. Masih ramai ulama-ulama lain yang menilai hadis itu sekadar dhaif. Bila dhaif tidak melibatkan hukum. Menuntut ilmu ni kita dah tahu dah hukum dia. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu merupakan satu kefarduan ke atas setiap orang muslim. Tapi nak cerita utubul ilma wala bisin itu cuma nak ceritakan kalau bab menuntut ilmu itu walaupun ke tempat yang jauh pergi. Itu disokong oleh ayat Al-Quran yang menceritakan kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika nak menuntut ilmu sanggup bermusafir. Jadi dari segi makna dia tu sahih.
Apabila makna daripada hadis itu sahih, walaupun dari segi periwayatannya dinilai dhaif, maka masih boleh digunakan. Habis yang ada kata yang maudhu', itu ijtihad dia. Ijtihad satu orang tidak boleh membatalkan ijtihad ulama yang lain. Jadi kalau kita faham yang itu, kita tak terlampau cepat melenting, tak terlampau cepat marah-marah. Sampai ada yang buat laman Facebook yang dinamakan pseudo hadis. Pseudo ni apanya, palsu lah kan? Kalau pseudo sains yang palsu. Pseudo hadis yang palsu. Maka disenaraikan ustaz-ustaz yang berceramah yang menyebut hadis yang dhaif, ya, ataupun yang pada penilaian dia palsu, padahal belum tentu ulama lain menilai palsu. Jadi ini mendatangkan satu natijah yang tak baik. Sebab seolah-olah kalau ustaz tu ada menyebut hadis dhaif, ustaz ni tak boleh pakai. Itu risiko tu. Itu kita nak kena faham tajuk ni. Jadi hadis dhaif bukan hadis maudhu' mengikut ilmu mustalah hadis, boleh beramal dengan hadis yang dhaif. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata di dalam kitab Al-Azkar. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ni ulama yang hebat, yang diakui keilmuan beliau dalam pelbagai cabang ilmu, baik ilmu fiqh maupun ilmu hadis. Malah kitab Sahih Muslim itu yang disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dianggap antara syarah yang terbaik bagi Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, qala al-ulama'u minal muhaddisina wal fuqaha'i wa ghairihim yajuzu wa yustahabbul amalu fil fadaili wat taghribi wa tarhibi bil hadithid dha'if ma lam yakun mawdu'a. Imam Nawawi menegaskan di dalam kitab Al-Azkar, telah berkata para ulama daripada kalangan ahli hadis, demikian daripada kalangan ahli fiqh, dan yang lain daripada mereka, ulama tauhid atau ulama yang lain, harus, maksudnya boleh, dan malah disukai, maksudnya digalakkan, beramal pada perkara-perkara kelebihan. Misalnya ada riwayat mengatakan siapa yang membaca surah sekian maka sekian kelebihannya, siapa yang sembahyang sunat begini maka begini kelebihannya. Maka itu boleh beramal bersandarkan kepada hadis yang dhaif. Kenapa? Kerana ia cerita kelebihan saja. Baca Quran tu memang hukumnya kita dah tahu. Sunat baca Quran kita dah tahu. Cuma kita jadi semangat nak baca surah tersebut pada masa tertentu bersandarkan kepada fadilat dalam hadis yang dhaif. Kata Imam Nawawi, sepakat ulama di kalangan ahli hadis dan juga ahli fiqh mengatakan boleh, malah digalakkan. Wa taghrib wa tarhib, dan pada taghrib ni hadis yang menggalakkan kita melakukan kebaikan. Barang siapa yang bersedekah begini-begini pahalanya. Barang siapa yang buat baik kepada ibu bapa, begini Allah binakan di dalam syurga misalnya. Dan tarhib, menggerunkan. Barang siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja tanpa sebarang uzur, maka begini azabnya. Ya. Tiba-tiba didapati oleh penilai hadis, hadis itu dhaif. Maka kata Imam Nawawi, boleh diamalkan kerana sekadar menggerunkan dan menggalakkan. Buat baik sedekah tu memang hukum dia kita dah tahu. Meninggalkan solat dengan sengaja tanpa uzur tu memang hukum dia dah sabit. Cuma ini hadis menggerunkan. Tapi kalau maudhu' tidak boleh, kerana di hujung itu disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ma lam yakun maudhu'a, selagi mana hadis dhaif itu tidak jatuh sampai ke tahap palsu. Kalau jatuh sampai ke tahap palsu, maka haram kita bersandar kepada hadis yang palsu dalam keadaan kita tahu bahawa hadis itu palsu. Tapi kalau ulama berbeza pandangan, masih ada ruang. Mungkin palsu di sisi sebahagian ulama, tetapi tidak palsu di sisi penilai hadis yang lain. Maka terkeluarlah daripada sengaja meriwayatkan berdusta pada Nabi SAW. Macam mana kita sengaja? Kerana pada tanggapan kita memang hadis itu betul, cuma ada keraguan yang besar. Itu beza antara hadis sahih dengan hadis dhaif. Selagi mana tidak mutawatir, kedua-duanya ada keraguan. Cuma hadis sahih keraguan itu sedikit, kemungkinan besar Nabi kata. Hadis dhaif
keraguan dia besar, kemungkinan kecil Nabi kata. Oleh kerana kemungkinan kecil itulah maka ulama tasahul, ulama lenient, ulama tidak strict dalam bab-bab yang tidak membabitkan hukum hakam, apatah lagi kalau tidak membabitkan perkara akidah. Kalau perkara akidah dia mesti dengan dalil yang qat'i. Sebab akidah itu sendiri qat'i. Berbeza dengan fiqh. Fiqh boleh zanni. Kita sembahyang menghadap kepada kiblat, barulah sah sembahyang kita. Menghadap pada kiblat bermakna bila kita sembahyang dada kita menghadap pada Kaabah. Dalam keadaan kita duduk di taman ibu kota, Kaabah duduk di Makkahul Mukarramah, boleh yakinkah bila kita sembahyang tadi memang dada kita menghadap ke Kaabah? Tidak boleh yakin. Sebab kalau lari satu jari pun bermakna sudah jari kita daripada Kaabah, sebab jauh. Tetapi tidak dibebani dalam bab fiqh mesti yakin. Dah jawatan mufti dah mari ukur, tengok bayang matahari pun dah gitu, tengok kompas pun dah gitu, maka berat keyakinan kita bila kita menghadap ke situ, bermakna kita menghadap ke arah Kaabah sudah memadai di dalam bab beramal. Tapi kalau dalam bab akidah tidak memadai. Rasa-rasa saya hari kiamat besok tu ada syurga kot. Kalau tak ada syurga, orang baik-baik nak letak di mana? Rasa-rasa saya adalah kot neraka. Ni orang buat jahat berlambat-lambat atas dunia, kau tak ada neraka, macam mana pula? Rasa-rasa tu tidak memadai di dalam akidah. Oleh kerana dalam akidah kena qat'i, maka dalil dalam akidah juga mesti qat'i. Macam mana sesuatu yang zanni, dalil tu sesuatu yang menunjuk. Macam mana sesuatu yang menunjuk boleh menunjuk kepada yang qat'i, sedangkan yang menunjuk itu sendiri zanni? Tak boleh. Kita tanya jalan, tuan, daripada Shah Alam nak ke taman ibu kota macam mana? Dia kata saya pun tak pastilah. Rasa-rasanya awak ikut begini. Dia pun cakap rasa-rasa. Boleh pasti ke? Yang menunjuk pun tak pasti, apatah lagi benda yang dia tunjuk. Maka demikianlah. Oleh kerana dalam akidah itu mesti pasti, maka dalil mesti pasti. Maka itu dalam bab akidah tidak digunakan hadis yang dhaif. Hatta kalau hadis itu sahih sekalipun, tapi makna dia masih zanni, masih tak jelas, pun tidak digunakan dalam akidah. Sebab akidah dia mesti qat'i. Kalau yang faham yang itu, kita tak celaru dengan ayat mutasyabihat. Sekarang jadi celaru. Jumpa orang bawa syiar Aina Allah, mana Allah duduk. Kita pun jawablah lagu kita mengaji dengan ustaz-ustaz, Allah tu Tuhan. Tuhan tu dia wujud tidak bertempat, sebab tempat tu makhluk. Mustahil Allah tu berhajat kepada makhluk. Salah kata dia. Kamu kalau i'tiqad begitu, bermakna kamu kufur dengan ayat Al-Quran. Kenapa? Sebab ayat Al-Quran jelas menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tuhan yang Rahman itu di atas arasy dia beristiwa. Jadi kamu ni lawan Al-Quran. Al-Quran kata Allah duduk atas arasy, bermakna Allah itu tempatnya di arasy. Tetapi kamu kata Allah tidak bertempat, mana kamu menolak Al-Quran. Quran itu qat'i. Menolak Al-Quran bermakna kufur. Nanti dulu. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Pertama termasuk di dalam ayat yang disebut sebagai ayat mutasyabihat. Sebab ayat Al-Quran ni ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Adapun yang muhkamat, hunna umul kitab. Itulah yang menjadi rujukan, tempat kembali dalam memahami Al-Quran. Rujuk pada ayat yang muhkamat. Adapun ayat yang mutasyabihat, la ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada orang yang tahu makna daripada ayat mutasyabihat kecuali Allah. Kalau kita ikut tafsir yang itu, bermakna jauh daripada menjadi dalil dalam akidah. Dia memang tidak boleh jadi dalil sebab tak tahu makna. Dengan nas Al-Quran sendiri, ayat mutasyabihat tidak ada orang yang tahu maknanya kecuali Allah. Macam mana jadi dalil dalam akidah? Dalil akidah mesti qat'i. Nak qat'i macam mana makna dia kita tak tahu. Ataupun ikut qiraat yang kedua, ada juga yang mengatakan bukan wakaf di situ, bukan wakaf pada nama Allah, wakaf selepas itu. La ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi.
Tidak ada yang tahu makna daripada ayat mutasyabihat kecuali Allah dan orang-orang yang betul-betul mendalam ilmu mereka. Allah tahu makna ayat mutasyabihat. Selain daripada Allah, orang-orang yang mendalam ilmu mereka juga tahu makna ayat mutasyabihat. Kalau kita ambil qiraat yang kedua sekalipun, masih lagi ayat mutasyabihat, tidak layak menjadi dalil di dalam akidah kerana maknanya tidak jelas, sehingga ramai orang tidak tahu maknanya, kecuali orang yang betul-betul mendalam ilmu saja tahu maknanya. Kok mana pun ayat mutasyabihat tidak boleh jadi dalil dalam akidah. Habis nak faham macam mana? Serah makna kepada Allah lah. Kalau kita ikut qiraat yang pertama, serah makna kepada Allah. Apa makna istiwa? Wallahu a'lamu bimuradihi. Allah yang tahu apa makna istiwa. Ada tak istiwa? Ada. Tak boleh tolak. Istiwa tu kita kena isbat. Memang ada istiwa. Tak boleh kita kata tidak ada istiwa. Macam mana nak nafikan? Memang Allah sebut istiwa. Persoalannya bukan menafikan atau mengisbatkan istiwa. Ahli sunnah wal jamaah sepakat kita isbatkan istiwa. Persoalan apa makna istiwa? Maka di situ ada dua pendekatan di dalam ahli sunnah wal jamaah. Satu pendekatan kebanyakan salaf, bukan semua, kebanyakan mereka buat pendekatan tafwid. Tafwid maknanya serah bulat-bulat kepada Allah. Malah ulama salaf sebahagiannya seperti Imam Malik rahimahullah taala, ada orang tanya kaifa stawa, macam mana Allah itu istiwa? Imam Malik kata apa? Wasu'alu anhu bid'ah. Tanya macam itu pun sudah bid'ah. Sebab kamu tanya macam mana tu seolah-olah lain daripada Allah tahu. Sedangkan Allah kata la ya'lamu ta'wilahu illallah. Itu kalau betul-betul nak salaf. Yang berlaku di zaman kita ni, orang yang membohong atas nama salaf. Bila dia kata Allah duduk atas arasy, dia kata itu i'tiqad salaf. Salaf tidak takwil. Tidak takwil itu boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Tidak takwil dengan makna alih kepada satu makna yang lain, ya, salaf tidak takwil. Salaf tafwid, serah kepada Allah. Tapi takwil dengan makna mengalihkan daripada makna yang zahir, betul, salaf takwil. Makna yang zahir daripada istawa antaranya adalah jalasa wastaqarra, duduk dan menetap. Maka makna itu salaf tolak, sebab tidak layak dengan Allah Ta'ala duduk menetap di atas makhluk. Walaupun arasy ni makhluk yang besar, Allah Ta'ala wujud tidak ada permulaan, sedangkan arasy makhluk bermakna wujud arasy ada permulaan. Allah wujud sebelum ada arasy. Itu namanya qidam, wujud yang tidak ada permulaan. Tapi Ustaz, saya tak boleh bayangkan wujud tidak ada permulaan. Tak ada masalah, tak boleh bayangkan. Memang sepatutnya tidak boleh bayangkan, sebab kita makhluk. Bayangan kita itu makhluk. Allah berbeza dengan makhluk. Kamu bayang macam mana pun Allah berbeza dengan bayangan kamu. Sebab itu al-ajzu anil idrak huwal idrak. Lemah daripada membayangkan Allah itu bagaimana, maknanya enggak betul lah tu. Memang kita tak sepatutnya boleh bayangkan. Jangan kata khaliq, pencipta, kita tak boleh bayangkan. Makhluk seumpama nombor, kita tidak boleh bayangkan. Nombor tu kan makhluk. Cuba tuan-tuan bayangkan, apakah nombor yang terakhir? Nak bagi hadiah ni. Kalau orang yang malas fikir, dia kata 1 juta. Habis kalau 1 juta 1. Kalau orang yang besar sikit, 1 trilion. 1 trilion 1, 1 trilion 2. Kalau makhluk pun kita tidak boleh bayangkan, apatah lagi khaliq, apatah lagi Allah. Jadi jangan heran kalau kita tak boleh bayangkan. Yang penting mustahil Allah tu ada permulaan. Kalau lawyer rambut blond faham yang ni, tak timbul isu Tuhan tu terjadi daripada getaran dan sebagainya. Dia puncanya dia kata, ustaz bagi tahu Allah menciptakan segala-galanya. Segala-galanya ni mustahil terjadi dengan sendiri. Pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan tu Allah. Tak payah segala-galanya lah. Gelas ni, kalau saya katakan gelas ni sebenarnya tak ada orang buat, dia jadi sendiri, tuan-tuan boleh terima ke? Kalau gelas pun tak boleh jadi sendiri, takkan alam yang sebegini canggih boleh jadi sendiri? Daripada benih jadi pokok, daripada pokok keluar benih.
matahari, bulan, bintang dan sebagainya, sistem kulit, sistem badan dan sebagainya, mustahil jadi sendiri. Lalu dia melarat, dia berfikir, kalau begitu siapa yang jadikan Allah? Lalu kata dia, ustaz dia kata tak boleh tanya. Kalau kamu tanya, murtad. Wallahu a'lam lah betul tak betul cerita tu. Tapi kalau ustaz dia betul-betul mengajar tauhid sifat 20, bukan begitu jawapannya. Jawapannya adalah, kalau Allah itu ada pencipta, mustahil. Kerana Allah wujud tanpa ada permulaan. Baik, kenapa kita kata mustahil? Kerana mengatakan Allah ada pencipta akan menatijahkan salah satu daripada dua benda yang mustahil. Berarti ya, kalau kita mengatakan wujudnya Allah tu ada permulaan, bermakna pasti ada yang menciptakan Allah. Kata-kata itu akan menatijahkan salah satu daripada dua yang mustahil. Pertama, satu yang tidak putus-putus. Yang kedua, satu yang berpusing-pusing. Apa dia pula? Yang tak putus-putus ni mustahil, yang berpusing-pusing pun mustahil. Kita terangkan selepas laungan azan, insya-Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, kembali kepada apa yang kita sebutkan tadi. Kenapa para ulama menyusun pengajian tauhid sifat 20? Walaupun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada sistem pengajian tauhid sifat 20. Jawapannya adalah kerana untuk memudahkan umat memahami apa yang ada di dalam Al-Quran, kerana dikumpulkan dalam satu ilmu, namanya ilmu tauhid, dan membantu sebahagian daripada umat Islam berdepan dengan syubhat, dengan keraguan. Jadi bila ada keraguan yang mendatang, maka ilmu ini dapat membantu. Pernah saya ditanya ketika saya berkuliah di Kuala Terengganu, dihantar soalan secara bertulis yang bermaksud, ustaz, tidakkah salafus soleh mereka menolak tauhid sifat 20? Tidakkah salafus soleh, maksudnya generasi awal umat Islam, ya, sahabat, tabi'in, tabi'in, menolak tauhid sifat 20? Jadi saya katakan mustahil. Mustahil salafus soleh menolak tauhid sifat 20. Kalau tak guna sistem sifat 20, betul. Sebagaimana salafus soleh tidak guna sistem ilmu hadis yang digunakan sekarang. Salafus soleh tidak guna sistem tajwid yang diajarkan sekarang. Salafus soleh tidak guna sistem usul fiqah yang digunakan oleh para ulama. Tetapi isinya mustahil ditolak oleh salafus soleh. Misalnya pertama daripada sifat 20, Allah itu wujud. Mengatakan Allah tidak wujud, natijahnya orang itu menjadi kafir. Mustahil salafus soleh mengatakan sesuatu yang bersifat kufur. Yang kedua, Allah Ta'ala bersifat qidam, bermakna tidak ada permulaan. Takkan salafus soleh mengatakan Allah dulu tidak ada, sekarang baru Allah ada, maka itu membawa kepada kufur. Demikian sifat baqa, Allah Ta'ala itu kekal. Mustahil salafus soleh mengatakan ya Allah sekarang wujud, tapi akan datang satu masa Allah akan binasa. Itu kan jadi kufur. Jadi setiap satu daripada intipati sifat 20 tu ada di dalam Quran, ada di dalam hadis, tetapi disusun oleh para ulama dalam bentuk ilmu yang khusus. Sebagaimana kita belajar rukun sembahyang, misalnya 13 perkara. Pertama niat, kedua berdiri betul, dan seterusnya. Itu tidak diajar oleh Nabi SAW begitu, tapi isinya ada. Misalnya niat, daripada mana ambilan ulama, innamal a'malu bin niat. Hadisnya amalan itu dinilai dengan niat. Maka sembahyang kena niat sembahyang, jangan niat lain. Jadi itu ijtihad daripada para ulama. Jadi dalam bab kita, Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Akan timbul dalam hati seseorang itu was-was, ya, segala sesuatu Allah Ta'ala yang ciptakan. Kalau begitu, siapa yang ciptakan Allah? Maka meletakkan pencipta bagi Allah akan menatijahkan salah satu daripada dua yang mustahil. Pertama dinamakan tasalsul, bersambung-sambung, tidak berkesudahan. Katalah waktu layan was-was dia, kata dia alam ni ada pencipta, penciptanya Allah. Siapa yang cipta Allah? Tuhan lah, ya, yang cipta alam ni Tuhan, itu Allah. Yang cipta Allah Tuhan.
katakan Tuhan A, akan timbul lagi was-was dalam diri dia. Kalau begitu, siapa yang ciptakan Tuhan A? Pasti ada yang menciptakan Tuhan A, Tuhan B. Siapa yang ciptakan Tuhan B? Tuhan C. Dan seterusnya. Sedar-sedar dah ada kat Tanjung Rambutan. Itu yang namanya tasalsul. Mustahil, tak berkesudahan. Ataupun akan jadi daun. Daun ni orang ni sibuk. Yang tasalsul tu orang tu menganggur, pencin, banyak masa termenung dia. Yang daun ni orang tu masih sibuk bekerja apa, tak ada masa nak fikir panjang-panjang. Dia pun fikir, siapa yang ciptakan Allah? Tuhan A. Siapa yang ciptakan Tuhan A? Tuhan B. Siapa yang ciptakan Tuhan B? Tuhan C. Siapa yang ciptakan Tuhan C? Endahlah Allah yang ciptakan Tuhan C. Senang, pusing gitu je. Pun mustahil. Daur begitu, pusing-pusing itu mustahil. Oleh kerana mengatakan Allah itu ada pencipta, mustahil menatijahkan dua perkara yang mustahil, maka itu jelas mustahil. Bermakna Allah wujud tanpa ada permulaan, tanpa ada yang mencipta Allah. Itu fungsi sifat 20, nak menolak syubhat. Tapi kalau orang tu dia tidak pernah terfikir benda-benda macam tu, tak apalah. Jadi dia beriman Allah tu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, maha suci Allah daripada sebarang kekurangan, dah cukuplah iman dia. Tak perlu nak belajar detail-detail. Sifat 20 yang detail ni fardu kifayah. Ada orang yang mahir nak menolak keraguan daripada umat, dah cukup. Yang lain terlepas daripada dosa. Yang fardu ain cukup meyakini bahawa Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan maha suci Allah daripada bersifat dengan sebarang sifat kekurangan, dan maha suci Allah daripada serupa dengan makhluk. Cukup. Kembali kepada tajuk kita. Saya baca 8.5 insya-Allah. Wa amal ahkam kal halali wal haram. Adapun dalam bab hukum hakam seperti menetapkan adakah sesuatu itu halal atau haram. Wal bai'i wan nikah, jual beli sah atau tidak sah, nikah sah atau tidak sah, tolak jatuh atau tidak jatuh tolak. Wa ghairi zalika fala yu'malu fiha illa bil hadithis sahih awil hasan. Maka tidak digunakan di dalam perkara-perkara ini kecuali dengan hadis yang sahih ataupun paling tidak hadis yang hasan. Hadis hasan ni asalnya tak cukup syarat jadi sahih, tapi dikuatkan oleh faktor-faktor lain, naik darjah dia itu, boleh buat hujah. Jadi macam ginilah, misalnya kita tengok pada orang yang bawa cerita. Orang yang bawa cerita tu kita kenal dia memang kaki lawak. Biasanya kalau 10 dia cerita, 9 tu bohong. Maka bila dia bawa cerita tu, bagi kita tak boleh nak percaya sangat, betul ke dia ni. Tapi yang bawa cerita tu misalnya Tuan Imam, yang memang kita tahu Tuan Imam ni tak ada bergurau dia, kalau dia cakap tu memang straight. Maka cerita yang sama ikut jalur Tuan Imam sahih. Cerita yang sama ikut jalur Pak Lawak tadi dhaif. Tapi Pak Lawak cerita, orang tu cerita, orang ni cerita, ramai juga yang cerita, naik keyakinan kita tu jadi hasan, yang asalnya dhaif. Tapi ada faktor-faktor yang menguatkan. Begitulah dengan dalam penilaian hadis, itu ceritanya. Jadi kadang orang kita tak faham yang tu, sehingga dia boleh kata, kalaulah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tahu bahawa hadis tu dhaif, nescaya Imam Syafi'i tarik balik fatwa dia. Terima kasih doktor sekian-sekian kerana menerangkan. Masya Allah, hebat. Dia tak perasankah bahawa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu mujtahid mustaqil mutlak, imam yang boleh berijtihad dalam semua bidang dan boleh berijtihad tanpa perlu mengikut kepada imam lain. Itu Imam Syafi'i. Bermaksud dalam bidang hadis, Imam Syafi'i tidak ikut kepada sesiapa. Dia ijtihad sendiri. Habis hadis tu Imam Bukhari tak terima sebagai sahih, Imam Bukhari lain cerita. Imam Bukhari itu datang kemudian. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ambil daripada satu orang yang riwayat hadis, orang tu ambil daripada satu orang yang lain, orang tu ambil daripada sahabat Nabi, orang sahabat Nabi ambil daripada Nabi. Jadi Imam Syafi'i cuma nak nilai satu atau dua orang ni lah. Kalau Imam Syafi'i percaya, di sisi Imam Syafi'i sahih. Tapi riwayat itu nanti bila sampai pada Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, mungkin lalu pada perawi yang dhaif.
Maka di sisi Imam Bukhari, riwayat hadis itu dhaif sebab melihat kepada perawi. Maka tak boleh kita tu memakai penilaian Imam Bukhari untuk mengikat Imam Syafi'i. Tak betul. Itu yang berlaku celaru dalam masyarakat kita ni. Sampai orang menghina kepada Imam Syafi'i, memperli kepada Imam Bukhari dan sebagainya. Masing-masing hidup pada zaman masing-masing, maka metod penilaian tu berbeza satu sama lain. Fala yu'madu fiha illa bil hadisis sahih awil hasan. Tak beramal dengan hadis yang sahih, tidak beramal kecuali dengan hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan. Illa ayyakuna fi ihtiyatin fi syai'in min zalika, kecuali kalau dalam bab nak bercermat. Sebab itu banyak amalan-amalan yang hadisnya dhaif masih diamalkan dalam mazhab kerana nak bercermat. Kalau memang Nabi SAW kata buat demikian, taklah kita rugi tak mengikut Nabi. Kalau faham tu tak perlu kecoh lah. Macam masalah sapu muka lepas bagi salam. Ada riwayat memberitahu Nabi SAW bila lepas bagi salam, bagi dia akan sapu muka sambil berdoa. Tapi penilai hadis menilai hadis itu dhaif. Tetapi yang mengatakan sunat, pertama kemungkinan bagi dia tidak begitu dhaif, sudah cukup untuk dijadikan amalan dalam perkara sunat. Yang kedua, untuk ihtiyat, kalaulah betul sebab lepas semayang dah bagi salam, dah selesai dah semayang. Semayang ni bermula dengan takbir, selesai dengan salam. Jadi kalaulah hadis tu memang betul, bermakna kita rugi tidak ikut sunnah Nabi. Bukan hadis palsu, hadis itu cuma dhaif dan semayang pun dah selesai. Tinggal apa nak buat lepas semayang. Maka yang selesa dengan riwayat tersebut, ulama-ulama Syafi'iyah misalnya mengatakan sunat. Sebab ada riwayat mengatakan Nabi sapu muka, walaupun tak kuat, memadailah dalam bab sunat macam itu. Yang mengatakan dia tidak selesa, bagi dia sangat dhaif, tak payah sapu, tak perlu sampai berbalah. Kalau kita faham bab hadis dhaif sahih ni. Ataupun nak bercermat, misalnya ada riwayat mengatakan orang yang dia tu dalam keadaan haid, kalau dia potong kuku atau rambut, nanti di hari kiamat besok, kuku dan rambut itu akan datang bercantum kepada dia dalam keadaan tidak suci. Maka dalam keadaan haid itu dia tunggu dah suci nanti baru dia potong, ataupun dia potong dan dia simpan, nanti masa dia mandi itu mandi sekali. Ini hadis tak kuat. Tapi kenapa setengah ulama mengatur begitu? Kata dia dalam haid tunggu dulu, jangan potong, nanti sekali yang ke atas sekali. Kerana ihtiyat, berhati-hati, mana tahu hadis yang dhaif itu sebenarnya memang Nabi SAW sebut begitu. Sebab dhaif ni pada perawi, bukan makna mesti bohong. Kalau maudhu' itu cerita lain, memang tertolaklah hadis palsu. Ini dhaif, boleh jadi betul. Dan untuk menjaga tu lebih cermat, maka ketika itu lebih selamat diamalkan. Misalnya ada setengah mengatakan Nabi SAW larang daripada jual beli begini, tapi riwayat itu dhaif, maka tidaklah haram. Sebab dalam bab halal haram, hadis dhaif tak cukup kuat. Tapi lebih cermat, lebih berhati-hati kalau kita tinggalkan jual beli sedemikian. Kenapa? Mana tahu memang hadis itu betul Nabi ucap begitu. Itu namanya ihtiyat, jaga-jaga. Tapi tidaklah wajib tinggalkan. Kenapa? Kenapa hadis itu tidak sahih. Baik, dari kesepakatan ini lagi 2 minit. Malah yang berbeza dengan pandangan ini adalah tokoh kontemporari, iaitu Syekh Nasruddin Al-Albani. Yang lain cuma dikatakan saja. Misalnya dikatakan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, Imam Bukhari menolak penggunaan hadis dhaif, dikatakan. Dari segi fakta tidak demikian. Habis kenapa Imam Bukhari tak masukkan hadis yang dhaif dalam kitab Al-Jami'? Sebab tujuan Al-Jami' dikumpulkan untuk mengumpulkan hadis yang sahih saja. Maka yang dinilai dhaif oleh Imam Bukhari tak diletak di situ. Tetapi kalau kitab itu disusun oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala bukan dengan tujuan nak kumpul hadis sahih, tapi tujuan nak cerita tentang sesuatu perkara, maka Imam Bukhari memasukkan juga hadis yang dhaif. Itu maknanya Imam Bukhari menggunakan hadis yang dhaif. Misalnya dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Panjanglah cerita itu, nanti insya-Allah kalau kita ada masa kita buat slide. Tidak kurang daripada 16 tempat para ulama
menyandarkan kepada hadis yang dhaif. Tidak kurang daripada 16 tempat. Nah, misalnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala lebih suka bersandar kepada hadis yang dhaif berbanding dengan qiyas. Kalau dalam bab tu cari dalil dah tak ada dah, yang ada cuma hadis yang dhaif, maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, hadis yang dhaif ini lebih disukai daripada ra'yul rijal, daripada qiyas yang dibuat oleh ulama-ulama. Lebih selesa berpegang dengan hadis yang dhaif. Banyaklah itu, kalau ada masa insya-Allah kita buat slide dan kita tunjukkan dengan lebih terperinci supaya tidak lagi jadi satu perbalahan di kalangan umat semata-mata kerana taksub dengan pendirian Syekh Nasruddin Albani yang menolak hadis dhaif secara total. Biarlah itu ijtihad dia, tidak mengikat kita. Kita boleh berpegang dengan ijtihad para ulama silam yang mana mereka masih bersandar kepada hadis yang dhaif di dalam perkara-perkara tertentu. Bukan dalam semua perkara, dalam perkara-perkara tertentu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tar'adha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.